إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana mal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat baginda dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan ruang dan kesempatan, diberikan peluang untuk hidup pada tahun yang baru ini, iaitulah kita telah melangkah pada suatu tahun yang baru dinamakan sebagai tahun 1442 Hijrah. Dan mudah-mudahan dengan berpindahnya daripada tahun yang lalu kepada tahun yang baru dengan azam dan cita-cita yang baru dan pengharapan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Ini terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita sebut sebagai hadis ahad. Apa dia? An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war Rasul fa hijratuhu ila Allah war Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud daripada bapa Hafsah, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, telah mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu dimulakan ia dengan niat, insyaallah, dan dikira tiap-tiap amal itu dengan niat. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu mendapat kerana Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia,
Disebutkan wa man kanat hijratuhu lid-dunya, siapa yang berhijrah kerana dunianya, au yusibuha, ataupun harta yang diperolehi ataupun keinginan terhadap dunia tadi, au imra'atin yankihuha, ataupun kerana perempuan yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu dia dapat perolehan ataupun dapat ganjaran mengikut apa yang dia niatkan. Jadi bagaimana niat kita ketika melangkah kepada tahun yang baru? Ini kita dah sebut acap kali diperkatakan oleh para ulama tentang bagaimana manusia itu dijadikan oleh Allah Ta'ala diliputi oleh suatu makhluk yang dinamakan sebagai masa. Kita ni sentiasa terliput dalam masa, insya-Allah. 3 masa yang sentiasa menghantui kita. Apa dia? Masa yang lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang, insya-Allah. Masa yang lalu itu namanya kenangan dan sejarah yang ditinggalkan. Nak patah balik pergi kepada masa yang lalu, tak boleh dah. Surah Allah Ta'ala. Itu sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menanyakan kepada anak muridnya, apakah dia yang terlalu jauh dan tak mampu untuk kita sampai? Maka ada muridnya mengatakan Al-Qamar, ini bulan. Ada kata Imam Ghazali betul, tapi bukan itu jawapannya, masya-Allah. Ada yang katakan matahari, masya-Allah, tak nafikan jauh matahari, tapi itu bukan jawapan dia. Yang paling jauh sekali itu apa? Masa lalu. Masa yang kita tinggalkan seminit tadi. Seminit tadi belum mula kuliah lagi. Apa yang kita buat, kalau kita nak dapatkan balik seminit tadi itu, mustahil kita akan dapat, kerana kita telah meninggalkannya. Itulah dinamakan masa lalu. Lalu tu apa? Walaupun sedetik tadi kita tinggalkan, nak dapatkan balik itu belum tentu. Jadi kenang-kenang aja kita, dulu saya ni begini, dulu cerita boleh, namun nak mendapatkan balik belum tentu boleh. Inilah namanya masa lalu, iaitu kenangan dan sejarah yang ditinggalkan. Yang kedua namanya masa sekarang. Apa yang dimasukkan dengan masa sekarang? Itulah realiti dan apa yang terjadi. Sekarang ni, apa yang terjadi, inilah masa sekarang yang kita lalui, yang kita sedang alami. Dan yang ketiga apa dia? Masa akan datang. Itulah namanya cita-cita dan pengharapan. Jadi apakah cita-cita kita, apakah pengharapan kita di dalam tahun yang baru ini? Apa yang kita cari dalam tahun yang baru ini? Apa yang kita harap pada tahun yang baru ini? Tak lain tak bukan, dan yang paling pertama sekali kita kena harapkan, iaitu ditambahkan kita dengan iman, insya-Allah. Diberikan kepada kita tadi kekuatan untuk sabit melakukan ibadat, insya-Allah. Itu dia yang kita hendak. Ya Allah, tambah umur saya ni, tambahlah ibadah ya Allah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, telah redha Allah Taala kata Ibn Abbas. Apa kata dia? Karena sesungguhnya sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apabila mereka telah capai umur 40 tahun, bila umur mereka sampai umur 40 tahun, di waktu itulah semakin kuatnya mereka itu beribadah. Kerana apa? Bertambahnya usia, semakin matanglah pemikirannya, insya-Allah. Jadi 40 tahun itu adalah gerbang pertama untuk dilantik menjadi orang yang berfikir dalam keadaan matang. Hampir keseluruhan Nabi-Nabi Allah itu dilantik menjadi Nabi ketika umur 40 tahun. InsyaAllah. Hampir sekaliannya itu tadi 40 tahun. Melainkan dalam sekadar pengetahuan, iaitu Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini 2 Nabi yang muda, dilantik muda jadi Nabi. Ada pun yang lain, umur 40 tahun. Itu adalah satu prestasi ataupun suatu waktu untuk berfikir secara matang. Minta maaf kalau 40 tahun dah umur, dah lepas umur 40 tahun, tapi dia buat kelaku lagi macam orang umur 12 tahun, macam umur 20 tahun, insya-Allah. Hanya matang pada usia. Masya-Allah. Tu sebab di pepatah Arab mengatakan, laisa fata yaqulu aba kadza wa kadza walakin fata yaquluha anadha. Tidaklah dipanggil dia sebagai seorang pemuda jika dia mengatakan bapa aku begini, begini, begini. Tapi dia dipanggil sebagai seorang pemuda yang berjaya, yang matang orangnya bila dia mengatakan ha anadha, aku begini.
Dia dah sibuk, bapak saya ni ketua polis negara. Orang boleh jawab, ketua polis negara tu bapak hang bukan hang. Masya-Allah taala bapak hang. Masya-Allah. Yang lebih membanggakan bila dia mengatakan aku ketua polis negara. Masya-Allah. Itu kan orang gerun. Masya-Allah taala anhu. Masya-Allah. Jadi, apakah perancangan kita apabila sampai masa ke depan sekali? Iaitu perancangan yang pertama sekali kita berniat untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Dalam melaksanakan rutin harian kita, mudah-mudahan Allah kira sekalian itu tadi sebagai ibadah untuk Allah Ta'ala. Baik kita menoreh getah, baik kita ngecok sawit, baik kita mengetam padi, segala kelakuan tadi niatnya kerana Allah. Mudah-mudahan Allah ganjarkan kelakuan kerja tadi jadi ibadah. Yang kedua apa dia? Sampai tahun baru kita berazam untuk mencari benda yang baik untuk diri kita, iaitu benda yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, khairun nasu ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh bagi manfaat pada manusia lain. Ini saya ingat cerita tentang seorang ulama di tanah Minangkabau, iaitulah Buya Hamka. Insya-Allah taala. Buya Hamka, siapa dia Buya Hamka? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu dia panggil Hamka. Insya-Allah. Apa kata Hamka dalam ceritanya berkaitan tentang ada seorang laki-laki yang baru balik daripada Mekah. Baru balik daripada Mekah, lalu dia menceritakan kepada Buya Hamka. Apa katanya? Buya, sesungguhnya di Makkah itu juga pelacurnya memakai jilbab dan juga purdah. Nak kata di Mekah tu ada pelacur, banyak pelacur pakai purdah, pakai tudung juga Buya, kata Masya-Allah. Banyak pelacur di Mekah juga, kata Buya. Oh, apa jawab Buya? Oh begitu. Ketika saya pergi ke Amerika Syarikat, tak ada pelacur di sana. Insya-Allah taala. Ketika saya pergi ke Amerika Syarikat, tak ada pelacur di sana. InsyaAllah. Kata kawan ni, masakan tak ada pelacur di Amerika? Di Mekah saja ada pelacur, takkan di Amerika tak ada pelacur? InsyaAllah. Apa jawab Buya Hamka? Sesungguhnya Allah Ta'ala menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh badan kita, menemui apa yang kita cari. Kalau yang kamu cari itu tadi pelacur, jumpanya pelacur. InsyaAllah Ta'ala. Tapi saya pergi ke Amerika Syarikat bukan nak cari pelacur, kata Masya Allah. Saya nak mencari teman, berziarah, jumpa orang, menyebarkan ilmu. Itu yang dijumpakan oleh Allah Ta'ala. Hingga dikaburkan, hingga digelapkan mata saya daripada melihat keburukan negara itu. Karena saya datang ke negara itu nak ambil manfaat. Saya, contoh seperti saya daripada Tanjung Malim, mai ke Kampung Bakar Batu. Pastinya tuan-tuan akan buat yang terbaik nak bagi orang luar tengok tempat ni baik. Masya-Allah tabarakallah taala. Tetapi kalau yang datang tu jauh ataupun dekat, datang tujuan nak cari buruk, baik macam mana pun orang tempat tu yang dia nampak buruknya orang tu. Masya-Allah taala. Itu dia. Tetapi kalau orang datang kerana nak meraihkan silaturahmi, nak melihat kepada kebaikan, maka yang dia nampak dalam tempat itu baik belaka. Kerana bukan dia cari buruk tu. Itu sebab dalam hijrah kita pada yang kedua, poin kedua saya apa dia? Iaitu kita berhijrah daripada melihat kepada keburukan, beralih kepada kebaikan. Kita pastikan tengok semua orang baik belaka. Itu sebab bagaimana nak dapatkan charge positif, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa ahuka biwajhi talqi. Tadi apa ni? Masya Allah, kata Nabi SAW, janganlah kamu meremehkan kebaikan walau sekecil apapun, walaupun bertemu dengan saudaramu dengan bermanis wajah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang-panjang kita cerita mukaddimah tadi tu mukaddimah tu masya-Allah taala anhu. Jadi pukul berapa kita habis malam ni tu Imam? Masya-Allah. Saya nak ceritakan hijrah yang kita sedang bicarakan ini ialah merupakan suatu topik berkaitan perpindahan seorang manusia yang mulia di antara manusia yang mulia, iaitulah Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang sedia maklum penantian perpindahan daripada sebuah negeri kepada kebebasan untuk mengabdikan, untuk menyebarkan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cerita junjungan mulia kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mengharapkan semoga Allah Ta'ala memberikan imbalan ataupun balasan ataupun ganjaran yang lebih daripada apa yang kita lakukan. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha mencukupi. Baginda Nabi SAW, beliau ini sebelum keluar berhijrah, sebelum diperintahkan Allah untuk keluar dari kota Mekah, beliau ditekan, beliau ditindas, beliau ini tadi dikecam oleh orang-orang Mekah, yang mana pada ketika itu Nabi telah kehilangan dua permata besar, iaitulah Sadatuna Khadijah Al-Kubra dan juga Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang merupakan pendukung bagi Nabi SAW. Namun apabila mereka itu telah hilang daripada kehidupan bersama Nabi SAW, meninggalkan dunia yang fana, bertemu Allah Ta'ala di barzakh ataupun menghadapi barzakh, maka mereka-mereka ini tadi, yakni orang musyrikin, mengambil kesempatan untuk menindas Nabi SAW, untuk memukul Nabi SAW dan orang-orang Islam. Hatta ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Hubaib. Ketika mana Nabi SAW pada waktu asar duduk di lindungan Kaabah. Apa maksud lindungan Kaabah? Kata contoh ini Kaabah, insya-Allah. Jadi matahari waktu asar ni dah nak hampir tenggelam. Bila matahari nak tenggelam, bayang-bayang jadi panjang. Nabi duduk di bayang-bayang Kaabah. Mana berlindung di bayang Kaabah. Ketika itu ada seorang sahabat disiksa oleh tuannya depan mata baginda Nabi SAW. Nabi tengok dia kena siksa dengan tuannya. Ketika itu tuannya lepaskan dia berlari kepada baginda Nabi SAW. Lalu apa kata dia? Ya Rasulullah, irfa' yadak. Ya Rasulullah, angkatkanlah kedua batang tanganmu ya Rasulullah. Mintalah kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kita. Ya Rasulullah, minta Allah selamatkan kita. Pada ketika itu apa yang berlaku? Nabi SAW pun tertunduk biwajhatul hamra, dengan mukanya yang merah padam. Lalu Nabi SAW merah padam ni kerana malu. Bila sahabat cakap macam tu, dia malu. Lalu dia angkatkan kepalanya menghadap pada sahabat tadi. Dia katakan, sesungguhnya aku malu nak minta kepada Allah, kerana apa yang kita kena pada hari ini cuma sedikit berbanding dengan orang yang terdahulu. Di antara mereka-mereka yang terdahulu tadi, ada yang diterbalikkan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Digergaji. Dah terbalik tu, dikangkangkan kakinya, digergaji. Sehingga sampai ke otaknya. Kalau digergaji kepala dulu tak apa. Bukan kata tak apa. Maknanya kalau gergaji kepala dulu, mati. Senang cerita. Sekarang ni gergaji celah kelenggang dulu. Jadi kawan tak mati selagi otaknya tak habis. Digergajinya mereka sampai terbelah dua. Namun imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih. Ada di antara mereka itu tadi disikat dengan sikat besi yang dipanaskan. Masuk kita hari ni apa? Pencakar besi tu. Yang tarik tanah tu kan. Pencakar. Dibakar. Kemudian mereka diikat, disiatkan belakang mereka dengan pencakar besi itu tadi. Namun imannya tetap kepada Allah Ta'ala. Apakah dengan ujian yang sedikit kita terima ini, tadi kita harus mengeluh kepada Allah Ta'ala? Makna sahabat tadi dengar Nabi cakap begitu, dia juga turut malu. Sehinggalah perintah Allah turun, suruh berpindah. Allah Ta'ala pindah. Hijrah pertama kita ke Ethiopia. Ke Ethiopia itu pertama kali, iaitu ke Habsyah. Insya-Allah tabarakallah taala. Beberapa orang pergi Habsyah, Nabi tak terlibat waktu tu. Maksudnya Nabi tak terlibat pergi. Dalam pengarahan tu Nabi ada, mereka pun pergi. Kemudian hijrah yang kedua ke bumi Yathrib. Insya-Allah. Nabi suruh sahabat-sahabat pergi dulu. Kalaulah Nabi itu seorang yang penakut, Nabi lari dulu. Kalaulah Nabi itu kata, orang tindas dah, aku lari dulu. Apa nak jadi pada diorang, jadilah. Barakallah. Tapi bukan pada diri baginda Nabi SAW. Setelah selesai semua orang pergi, Abu Bakar ini tiap hari datang rumah Nabi SAW. Abu Bakar hari-hari datang rumah Nabi SAW. Abu Bakar dia tak keluar hijrah lagi. Kenapa tak mau keluar hijrah? Dia berharap dialah orang yang akan menemani Nabi keluar hijrah. Ini harapan dia. Dia ada pengharapan. Wahtisaban. Dia ada harapan kepada Allah, mudah-mudahan akulah jadi orangnya. Maka dia kata, ya Rasulullah,
belum sampai ke perintah Allah untuk keluar hijrah, kata masya-Allah. Belum lagi Abu Bakar, insya-Allah. Ya Rasulullah, belum lagi ke sampai keluar perintah hijrah. Apa hijrah? Perpindahan. Insya-Allah, barakallah. Daripada suatu kota yang menindas orang Islam pergi ke kota yang menyambut Islam, yaitu di Yathrib, yang menantikan Islam, yang minta diajarkan Islam, yang minta dinaungi dengan Islam. Sedangkan kamu berada di negeri yang menindas kamu, yang mengecam kamu, yang menyeksa kamu. Hingga rencana membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung, mengepungi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerja bukan hanya daripada kalangan manusia, bahkan terlibat sama dengan iblis. Ini cerita tentang yang mana pada malam hari mereka berkumpul di Darun Nadwah. Duduk di Darun Nadwah, dia kata, "Oi, orang Islam semua dah pakat pergi, dah keluar daripada ni. Muhammad je tinggal, lagu mana kita nak buat ni?" InsyaAllah. Orang ni cadang, kita pasung dia. "Oi, tak boleh, nanti Bani Muttalib datang tuntut." InsyaAllah. Kalau gitu kita penjarakan dia. Tak boleh, nanti Bani Hashim akan datang menuntut. Masya-Allah. Kita bunuh dia. Tak boleh, nanti dikisos. Masya-Allah taala anhu. Bincang, tak boleh. Datang satu orang laki-laki. Masyhur, tiap tahun cerita ni kita cerita. Datang satu orang laki-laki, Syekh, dia panggil Syekh. Apa maksud Syekh? Yang tua. Datang tua dalam keadaan nampak boleh dipercayai kewarakannya. Dengan serba hitam, dengan pengalamannya, dia pun datang. Tak cakap banyak, masuk Darun Nadwah, dia katakan, "Bunuh Muhammad." Bunuh Muhammad. Walhal idea tu dah ada orang mentang ada bunuh Muhammad, tapi ada orang cakap, kalau kita bunuh Muhammad, nanti Bani Hashim akan datang tuntut. Tapi kali ini dia datang, dia hanya kata bunuh Muhammad. Maka bersuara Abu Jahal. Abu Jahal kata, bagaimana kita nak bunuh dia? Maka datanglah idea, lantik setiap orang daripada kabilah itu seorang pemuda. Kabilah ni seorang, 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 seorang. Kumpul pemuda-pemuda ni. Nanti bila Muhammad tidur dan ketika nak bunuh, masing-masing angkat pedang dan tetak Muhammad. Tetak Muhammad tu tadi. Jadi ketika itu semua kabilah terlibat. Nanti apabila Bani Hashim datang nak tuntut, tak boleh tuntut kerana semua kabilah terlibat. Dia boleh tuntut kalau satu kabilah yang bunuh. Sekarang ni semua kabilah terlibat bunuh. Lalu kata, "Oh, cerdik juga nak masuk." Tengah bersorak-sorak, itu iblis tinggalkan dia orang. Dia kata, mana itu orang tadi yang bagi idea tadi? Tak ada dah. Itulah iblis la'natullahi alaih. Bagi idea bunuh Nabi SAW iblis ni. Maka waktu ketika itu apa yang terjadi lagi? Rencana pun berlaku. Abu Jahal kumpulkan pemuda-pemuda tadi, kepung rumah baginda Nabi SAW. Ni sebelum cerita keluar hijrah ni. Tu sebab kalau nak cerita bab hijrah ni 3 jam tak habis sebenarnya. Masyaallah taala anu. Tapi kita nak ambil pengajaran saja daripada cerita hijrah ni. Pengajaran je yang kita nak ambil. Ketika dah kepung, itu tidak menggerunkan, tidak mencuakkan, tidak menggusarkan kepada hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada waktu itu kita dapat lihat imannya sahabat. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketika orang dah kepung rumah, Nabi dah bangun bersiap. Nabi suruh Sayyidina Ali tidur di tempat pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal Ali ketika itu tahu Nabi telah dikepung dan nak dibunuh. Tapi dia punya iman pada baginda Nabi SAW, yakin pada baginda Nabi SAW, tak apa aku tidur tempat tidur Nabi. InsyaAllah. Walhal itu risiko untuk mati sangat dekat. InsyaAllah. Risiko untuk mati itu memang tinggilah, kadar risiko mati itu dekat dah. Nabi SAW dimudahkan Allah keluar dari rumah. Kalau cerita panjang, kita buat cekat cerita. Dapat keluar daripada rumah. Bila Nabi SAW dapat keluar daripada rumah, mana rumah dia pergi dulu? Rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar menunggu kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu apa yang berlaku? Saat dan ketika itu hadirin ayahanda yang sekaliannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Abu Bakar.
mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, telah sampailah ataupun telah turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada aku untuk keluar berhijrah. Apakah engkau punya teman ya Rasulullah? Punya. Ketika kata punya tu, Abu Bakar luruh hati dia, alamak dah ada rupanya. Maka kata dia Rasulullah, engkaulah penemanku wahai Abu Bakar. Ketika itu meleleh air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, maka hari itu aku baru mengenal air mata itu ada dua jenis. Satu air mata panas, satu air mata sejuk. Air mata panas ialah air mata kesedihan, kedukaan, kepiluan, kita sebut apa, keputusasaan. Tetapi hari ini aku lihat air mata yang keluar daripada mata Abu Bakar itu ialah air mata sejuk, air mata gembira, air mata syukur, air mata rasa rindu. Maka saat ketika itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, dah siap ke tunggangan kita nak pergi keluar hijrah ni? Dah siap ke tunggangan kita nak keluar pergi hijrah? Subhanallah taala. Apa kata Abu Bakar? Siap ya Rasulullah. Namanya saja Abu Bakar. Insyaallah tabarakallah. Abu Bakar ni ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan Abu tu bapa. Nama dia bukan Abu Bakar. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah Utsman. Tu nama sebenarnya. Abdullah bin Abi Quhafah Utsman. Abu Bakar tu gelaran dia saja, panggilan atau Arab sebut kunyah. Allah Taala anhu. Maka kenapa dia dipanggil Abu Bakar? Yang pertama kalimat bikrun. Apa tu bikrun? Iaitu anak dara. Abu bikrun, bapa kepada anak dara. Sebab waktu zaman jahiliyah orang bunuh anak perempuan. Abu Bakar tak bunuh anak perempuan. Dia jaga Asma bintu Abu Bakar dan Aisyah bintu Abu Bakar. Insya-Allah. Jadi dipanggil Abu Bikrun, Bakar, ataupun Abu Bakrun, Al-Bakrun. Apa makna Bakrun? Iaitu anak unta. Dek kerana Abu Bakar ni terlalu banyak unta, dia dipanggil Abu Bakrun, bapa kepada anak unta. Jazakallahu taala. Kerana banyaknya unta-unta dia. Itu sebab bila Nabi SAW tanya, ya Abu Bakar, telah siapkah tunggangan untuk kita keluar berhijrah? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Siap ya Rasulullah. Hak ni orang yang macam ni yang diperlukan untuk naik Islam pada ketika itu. Tanya, siap dah Abu Bakar? Siap ya Rasulullah. Ini kata, kalau kata kita nak hijrah ni Bakar, barang mana? Alah Nabi pun bagi tahu pagi ni mana dah nak buat. Itu kalau orang alasan lah, insya-Allah tabarakallah taala. Baru cakap sekarang terus tanya unta, macam mana nak dapat? Tapi bukan pada Abu Bakar. Sekarang cakap, sekarang juga ada barangnya. Nabi dibawa oleh Abu Bakar pergi ke kandang unta. Kandang unta banyak. Tapi dia pergi satu kandang unta yang kandang tu luas. Dalamnya cuma ada 2 ekor unta je. Dalam tu ada 2 ekor unta. Ini unta, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, apa kata dia? Ya Rasulullah, ini unta yang paling terbaik di antara sekalian unta. Ini Abu Bakar ni dia macam car seller lah, penjual kereta. Masya-Allah tabarakallah taala. Dia banyak tunggangan ni. Tapi dia kata, yang hak ni paling best ya Rasulullah. Ini paling power, kata Masya Allah. Kalau unta lain berjalan 15 hari kena minum. Unta hak ni 30 hari baru minum. Maknanya horsepowernya lagi kuat. Subhanallah ta'ala anhu. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq lagi, ya Rasulullah, ini unta yang terbaik. Kenapa? Ini unta tidak pernah turun ke padang ragut untuk mencari rumput. Tetapi rumputlah yang mencari unta ni. Sampai begitu. Ni kalimat balarah. Ni kalimat balarah. Apa dia? Unta tak pernah turun ragut di padang-padang ni. Maknanya bukan kereta. Kalau kereta zaman sekarang ni, ini bukan kereta orang kebanyakan. InsyaAllah ta'ala. Tetapi makan rumputlah yang datang kepada dia. Maknanya kami pikul, bawa dia pergi makan di dalam kandang. Maknanya ini high class, kita anggap Lamborghini. Insyaallah taala. Dan unta ini unta yang paling pantas. Itu sebab dalam peristiwa hijrah, Suraqah bin Malik kejar pakai kuda. Tak dapat tangkap unta ni. Unta tu berjalan je, bukan berlari. Dalam riwayat unta tu berjalan. Tak dapat kejar unta tadi. Kenapa? Kerana unta ni unta paling terbaik.
Itu sebab dalam nak berhijrah kepada Allah Ta'ala, cari barang yang terbaik. Syaraqallahu Ta'ala anu. Barang yang terbaik nak hijrah pada Allah. Kita ni nak datang dekat dengan Allah Ta'ala, tapi barang yang kita sediakan untuk menghadap Allah tak bagus. Barang yang acah kata orang, acah lepas udah lah, kata Masya Allah. Asal boleh pakai udah lah. Sembahyangnya Masya Allah, bagi kapet hak nipis, Masya Allah. Asal sejadah udahlah, Allahu Akbar. Jadi bila duduk lama, kakinya kejang, lenguh. Masya Allah Ta'ala. Cepat-cepat nak bangun balik. Masya Allah Ta'ala. Kalau di pejabat gah tu kita sebut, pejabat punya cantik, kaunter, meja dan sebagainya, aircon yang kuat. Sekali bilik sembahyangnya kecil, pakai kipas, gitu Masya Allah. Orang masuk sembahyang nak duduk lama dekat tempat sembahyang ke nak duduk dekat dalam pejabat lagi lama, Masya Allah. Jadi persiapan untuk menghadap Allah kena yang terbaik. Beli kapet tu sejadah untuk sembahyang sendiri. Jangan cerita masjid punya, kalau masjid boleh lagi alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Beli kapet yang nak buat sembahyang sunat sendiri di rumah tu, sejadahnya tebal sikit. Takat terduduk tu kata orang selesa, duduk sampai tertidur. Allah Taala punya sedap tu nak cerita dia tu. Pilih yang terbaik untuk ngada Allah Taala. Baju, pilih baju yang terbaik nak ngada Allah Taala. Sayyidina Al-Husain disebutkan, dia punya minta maaf, Sayyidina Al-Husain dia ada anak namanya Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini dia ada satu baju khas ketika nak pergi sembahyang. Baju ni baju khas, memang dia tempah ataupun dia beli hanya untuk pergi sembahyang. Sallallahu taala anhu. Dan dia kata baju ini sekali-kali tidak akan ku masukkan dalam tandas. Maksudnya, kalau sakit perut, aku tanggai baju ni, aku gantung luar, aku masuk tandas. Baju tak pernah masuk tandas sebab aku nak bawa menghadap Allah Ta'ala baju ni. Dan nilaian baju itu dibeli dengan nilai 60,000 dinar. Subhanallah. 60,000 dinar. Dengar 60,000 dinar biasa aja. Tak biasa. Hari ni satu dinar nilainya RM1,500. Satu dinar RM1,500. Kalau 60,000 dinar, juta tu. Subhanallah. Selain baju nak ngada Allah Ta'ala. Yang kita ni dah, kita dah fikir ngada Allah pakai baju yang buruk-buruk dah lah. Nak pergi sembahyang je pun biar tawaduk. Jadi mana hadis yang Nabi kata sesungguhnya Allah itu cantik wa yuhibbul jamil. Allah suka yang cantik. Tapi kalau boleh kita pilih-pilih yang asal sedap pakai udahlah baju kata orang nak ngada Allah Ta'ala. Itu baju nanti balik maghrib dia buka baju tu dia gantung, besok dia pakai baju yang sama, kemudian gantung lagi, besok pakai baju yang sama lagi, Masya Allah. Sedangkan yang dia nak menghadap ini ialah raja kepada sekalian raja. Katalah orang kampung Bata dipilih, kampung Bakar Bata dipilih 10 orang untuk menghadap yang di Sultan Perak. Yang nama Allah, Paduka Seri Sultan Perak. Agak-agak dapat berita malam ni, apa kita buat besok pagi tu? Nak ngadap hari Ahad. Nak ngadap hari Ahad, apa kita buat malam ni? Dah pening dah. Mana aku nak cari sampin ya? Mana cari tengkolok Mana nak cari baju Melayu cantik sikit Baju Melayu yang tu baju raya dah biasa pakai, nak baju lain nak ngadap sultan. Masya-Allah. Songket tu kalau boleh songket Terengganu. Kurang-kurang pun 2,000 punya harga. Masya-Allah. Nak beli keris sapirnya, kemudian nak pakai tengkolok. Ini negeri Perak. Kena pakai tengkolok helang patah sayap. Insya-Allah, atau helang menyusu angin. Insya-Allah. Tak boleh salah pakai. Kalau pakai tanjak balung ayam, itu negeri Selangor punya. Kalau pakai tanjak bugis tak balik, itu tanjak orang mati. Masya-Allah. Takkan ngadap sultan pakai tanjak bugis tak balik. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Maka ketika itu, ini nak menghadap raja yang tarafnya manusia. Bukan Tuhan. Dia manusia. Cuma pemerintah daripada kalangan kita. Kita persiapkan yang sebaiknya. Ada orang nak pakai selipar Jepun masuk istana. Masya Allah. Pandang kaki dia pandang orang tu. Malunya aku. Kenapalah pakai selipar pula hari ni. Masya Allah tabarakallah ta'ala. Terasa malunya. Tetapi ketika mana menghadap Allah Ta'ala, dia buat tak tahu je orang pakai ke tak pakai ke, lantak situ. Takut itu yang kita harapkan. Bila sampai pada satu tahun baru, kita pilih yang terbaik. Sebagaimana Nabi nak keluar hijrah, Nabi pilih yang terbaik. InsyaAllah tabarakallah. Dan ketika itu Nabi SAW tanya pada Abu Bakar, Ya Abu Bakar, kam samanun hadzal jamal. Abu Bakar, berapa harga unta ni? Ya Abu Bakar, berapa harga unta ni?
Kata dia Abu Bakar, fika majanan ya Rasulullah. Untuk tuan, unta ni percuma. Untuk tuan, percuma. Saya sponsor. Masalah gitulah, Masya Allah. Lalu kata Rasulullah tanya lagi, kam zaman hadzal jamal? Berapa harga unta ni wahai Abu Bakar? Abu Bakar mula tak selesa. Aku kata percuma dah tadi dah. Tapi dia dengan taat mengatakan, fika majanan ya Rasulullah. Untuk engkau percuma ya Rasulullah. Rasulullah tanya balik, ya Abu Bakar, berapa harga unta ni Abu Bakar? Abu Bakar dalam keadaan sebut tak kena, dia pun sebut harga unta tu. Harga memang mahal. Subhanallah ta'ala anhu. Maka bila disebutkan harga tadi, dia sebut, ya Rasulullah, harganya begini-begini dinar. Tetapi untuk engkau percuma. Dia tak nak tinggal perkataan tu. Nabi celupkan tangannya alal hakim dalam poketnya. Nabi keluarkan uncang berisi duit dinar tadi. Nabi bayar pada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ni duit aku beli unta ni. Abu Bakar, aku beli unta ni. Kata Abu Bakar, tak ya Rasulullah, untuk engkau percuma. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, aku nak keluar menghadap Allah, berhijrah kerana Allah. Aku tak mau dia bawa diri aku saja. Aku nak pergi dengan harta sekali. Keluar harta. Kenapa syarat dalam surah Al-Quran Allah Ta'ala, bukankah Allah menyebutkan ba'dadzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha ashtara minal mu'min, sesungguhnya Allah berurus niaga, membeli daripada diri orang mukmin tadi, anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan ganjaran syurga. Kalau aku bawa diri aku je, kata aku tak keluarkan, masih belum cukup sempurna untuk dibayar balik ataupun dijualkan akan syurga tu pada aku. InsyaAllah. Jadi itu sebab kita bila nak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pilihlah yang terbaik. Kalau boleh, ini memang dikhususkan untuk menghadap Allah Taala. Masya Allah tu sebab saya kata, kita gunakan barang yang takat kita mampu. Jangan tuan-tuan beli sejadah. Oh, kalau aku beli sejadah ni dah boleh beli sekali ni, 3 bulan tak makan kat rumah. InsyaAllah. Jangan sampai macam tu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ukur baju badan sendiri. Takat kita rasa selesa. Kapet ni pun kalau ikut hati kita betul, udah cukup selesa dah. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Tuan-tuan, negeri Perak ni ada satu masjid yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Allah Taala bagi kebaikan. Baru ni pasang kapet tuan-tuan. Masya-Allah tabarakallah. Kapet tu sahaja nilainya 240,000. Kapet masjid 240,000. Dah boleh buat surau sebiji baru dah. InsyaAllah ta'ala. Tempah nun di Turki. InsyaAllah. Masuk dalam kontena, lori kontena datang, buka depan masjid. InsyaAllah. Tak sampai pergi kedai-kedai Pakistan dulu nak jual di kedai Pakistan. Tak ada. Daripada Turki tempah. Main datang masjid, buka, turun di masjid, terus pasang. Itu kalau alasan tak khusyuk sembahyang lagi tak tahulah. InsyaAllah ta'ala. Masya Allah. Aircon 6 horsepower. Satu biji. InsyaAllah ta'ala. Itu semua kerana nak bagi keselesaan pada orang nak menyembah Allah Ta'ala. Nak pilih yang terbaik untuk diberikan kepada Allah. Itu untuk umum. Tapi khas pada diri kita tadi, kita nak datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa yang baik, dengan hati yang baik, dengan keinginan kepada Allah Ta'ala dengan jumlah yang terbaik. Kerana kita nak minta sesuatu pada Allah barang yang mahal. Kita nak minta pada Allah barang yang mahal, iaitu syurga. Takkanlah kita nak bayar dengan nilaian yang murah. Maka berikanlah pengorbanan dan penghargaan kita kepada Allah Ta'ala. Siapa yang berhijrah kerana dunia dan isinya, dia berhijrah ataupun dia berlaku perpindahan dirinya tadi kerana dunia dan isinya, ataupun kerana imra'atin yankihuha, perempuan yang nak dinikahinya. Ini soalan biasa banyak datang daripada anak muda. Ustaz, saya ni sekarang dah berubah, dah pergi masjid, begini-begini, sembahyang, begini-begini, sebab bakal isteri saya suruh, ataupun girlfriend saya suka orang yang sembahyang, jadi saya sembahyang. Jadi hadis dah jelas. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu dia hanya dapat mengikut apa yang diniatkan hijrahnya tadi saja. Insya-Allah. Jadi itu sebab kita hari ni tidak ada lagi hijrah keluar seperti Nabi. Nabi dah kata la hijratun ba'dal fatah.
Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah, iaitu hijrah dari negeri-negeri tak ada dah. Tapi apa yang ada pada hari ini, hijrah sikap, hijrah anjakan paradigma dalam diri kita untuk lebih baik dan baik. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam, dan hari yang mendatang lebih baik daripada hari ini. Itu yang sentiasa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ketika itu Nabi pun menaiki unta yang dibeli pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengupah seorang laki-laki bernama Amir bin Fuhraihah. Amir bin Fuhraihah ni yang tunjukkan jalan. Kalau tuan-tuan tengok perjalanan peta, cara Nabi berjalan tu menyonsang. Ini laluan pedagang, yang Nabi lalu kat sini, bersilang-silang begitu. Laluan pedagang dengan laluan Nabi tak sama. Ya masyaallah tabarakallah taala anhu. Dan untuk makluman ayahanda yang dihormati sekalian, hijrah Nabi itu bermula pada bulan Safar. Bulan Safar baru mula. Yang kita sambut bulan Muharram. Muharram ni apa dia bulan Muharram ni? Masya-Allah. Bulan Muharram ini ialah penetapan awal tahun bagi hijrah. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengalami masalah ketika dalam pemerintahannya, apa masalah yang dialaminya? Iaitu surat-surat yang datang daripada gubernur-gubernur mukim atau gubernur-gubernur negeri bertindih-tindih. Gubernur di Damaskus atau gubernur di Syria mengantarkan surat, tapi surat tu tak dan baca. Kemudian datang lagi surat lagi. Kemudian datang surat lagi. Ketika itu Umar melihat ada beberapa surat daripada gubernur yang sama. Cuma dia tak tahu hak mana surat yang pertama, mana surat kedua, mana surat ketiga. Dia tak tahu surat yang mana satu betul ni. Lalu dipanggil seluruh ahli syura untuk bermusyawarah. Maka bermusyawarahlah, sesungguhnya mengalami kesulitan bagi kita untuk mentadbir kerana ketiadaan sesuatu yang memudahkan untuk tahu yang mana dulu, yang mana tidak, yang mana kemudian, itu tarikh. Sesungguhnya orang-orang Nasrani mereka memakai tarikh Masihi. InsyaAllah. Tarikh Masihi ini yang kita pakai hari ini adalah yang 2020 tu. InsyaAllah. 2020. Kalau ikut sekarang ni bukan tahun 2020. Bukan tahun 2020. Sebab apa sekarang ni kalau kita kira, logik ni, cerita logik, baru 2019. Kenapa? Kerana Masihi itu bermula daripada angka 1. 1 Masihi. Sedangkan Nabi Isa lahir dari angka 0. 0 ke 1 baru 1. InsyaAllah. Tapi mereka kira 1 ketika hari lahir Isa. Jadi bila umur Isa 1 tahun, dia kira tahun yang kedua. Jadi kalau 2020 berarti baru 2019. InsyaAllah umur Nabi Isa. Diambil sempena umur Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hak kita ni pula bagaimana? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ada yang cadangkan dia bermula dengan hari. Hari selesai, tak ada masalah. Orang Islam hari bermula permulaan kerjanya ialah hari Ahad. Hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kenapa? Kerana dia datang daripada bahasa Arab. Ahad tu wahidun. Ahadun 1. Isnani 2 Isnin. Salasatun 3 Selasa. Arba'atun Rabu 4. Khamsatun Khamis 5. Jumaatun ada ke? Jumaat ambil daripada Al-Quran, Quran, suratul Jumaah. Kemudian Sab'atun Sabtu. Surah Tabarakallah Ta'ala. Jadi aturan dia daripada nombor Ahadun, Ahad 1. Tabarakallah. Selesai. Kemudian sekarang bulan. Kita nak ambil bulan macam mana? Ada sahabat kata kita ambil bulan Ramadan kerana bulan Ramadan bulan yang barakah. Ada sahabat tak setuju. InsyaAllah. Kalau gitu kita ambil daripada bulan Rabiul Awal, sebenarnya hari lahir Nabi SAW. Pun ada tak setuju sebab dia kata serupa dengan Nabi Isa hari lahir. Lalu ada sahabat mencadangkan bagaimana jika kita ambil bulan Muharram. Itu bulan Muharram, bulan yang pertama. Kerana apa dia ambil Muharram pertama? Kerana orang baru balik haji. Bila orang baru balik haji, mereka itu fitrah.
bersih. Mereka tadi dalam keadaan dalam norma baru ataupun diberikan mereka peluang baru. Bersih mereka tadi untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka setujulah Muharram itu diambil sebagai bulan yang pertama kerana orang baru balik haji. Itu cerita dia. Kalau nak cerita tentang hijrah Nabi, bukan Muharram. Nabi mulai hijrah bulan Safar. Maka tahun itu pun diambil sempena tahun pertama Nabi keluar daripada negeri Mekah. Bila Nabi keluar daripada negeri Mekah, tahun tu dinamakan satu hijrah. Masya-Allah Ta'ala. Satu hijrah. Jadi hari ini 1441 atau 1442 kita baru masuk ni, masya-Allah, itu maknanya dah 1442 tahun Nabi keluar hijrah. Bukan umur Nabi nah. Umur Nabi bukan 1442, tapi tarikh hari Nabi keluar atau tahun Nabi keluar hijrah tu sehingga hari ini sudah 1442 tahun. Jadi sekadar maklum kita, bila telah capai tahun baru dengan pengharapan baru, dengan cita-cita baru, dengan niat yang baik, dengan pengharapan yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada apa yang nak kita kata, singkatnya kita sebut, tahun baru ini latih diri kita supaya sentiasa memandang baik dan bersangka baik kepada sekalian manusia. Dan kita mengharap mudah-mudahan semua orang dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin ayahanda ibunda rahmati Allah taala, dalam masa sama kita pun ditetapkan dengan norma baru, dengan SOP dan sebagainya. Jadi saya tak berniat untuk berkata panjang dalam menceritakan tentang hijrah ini. Namun kita sedia maklum, berbaliklah kita kepada Allah. Syukurlah kerana kita diberikan keselamatan dan kebaikan, kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah dan ketakwaan padanya. Insya-Allah tahun baru ini kita punya azam yang baik, kita punya cita-cita dan niat yang murni untuk menegakkan syiar Allah di muka bumi ini, insya-Allah tabarakallahu taala anhu. Jadi hadirin ayahanda ibunda rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dambakan dan kita harapkan mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru ini, dengan datangnya bulan yang baru ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan keamanan, diberikan kebaikan dan juga kesenangan dalam melaksanakan ibadah tanpa halangan dan dijauhkan daripada wabak yang berleluasa. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan dengan limpahan rezeki yang berpanjangan, insya-Allah tabarakallah. Jadi sekadar itu saja pada malam yang mulia ini. Salah silap tutur bicara saya, apalah saya sampai kalau tak bertepatan dengan murad kita. Kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya nyusun 10 jari. Mohon maaf dan mohon ditegur diri ini jika ada perkataan saya menyinggung perasaan, apa disampaikan tak bertepatan dengan murad kitab. Pada Allah jugalah saya mohon ampun. Pada ayahanda, ibunda, adinda, kekanda sekalian, saya mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Insyaallah ya dirahmati taala sekalian. Jadi depan saya ni pun saya lihat ada satu tabung. Kalau tidak keberatan, itu tabung adalah untuk dana pembinaan asrama baru di Pondok Bustanul Asyrafiyah Kalumpang. Ada yang ingin dan berhajat untuk menyumbang, falyatafaddal ma'jura. Silakan untuk sama-sama berkongsi rezeki untuk menaikkan syiar Allah Taala di muka bumi ini. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li syairil muslimin muslimat mu'minal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مالك قدر أنسى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلبي لا يشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Akhiru da'wah alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita akhirkan dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana illa alladziina amanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.